Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna bi rahmatika rabbi idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sama-sama kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi pertama dan selamanya sama-sama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kesempatan waktu dan masa dan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita khususnya nikmat apa orang kata kehidupan yang Allah masih kurniakan kepada kita, yang mana Allah Taala sebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah ni maha banyak, kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Namun Allah Ta'ala sebut wa qalilum min ibadiyasy syakur. Daripada kalangan hamba-Ku yang mensyukuri nikmat amatlah sedikit, walaupun nikmat Allah Ta'ala ni terlalu banyak. Jadi kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni kalangan hamba yang reti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi satu perkara yang harus kita faham, kalau orang tanya apakah sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, maka sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita adalah nikmat untuk mengaku Allah tu sebagai Tuhan. Terima hidayah Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan dan segala hukum hakam yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi insya-Allah hari ini mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita dapat sama-sama berkongsi sedikit melihat satu isu yang sedang kita lalui hari ini, iaitu wabak COVID-19. Dan saya kira kebanyakan kita hari ini, khususnya hari ini Sabtu pula, ramai yang berada di kediaman masing-masing. So please still stay at home, be safe, dan kita patuh dengan arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan, sama ada ia melibatkan undang-undang ataupun perkara melibatkan pengamalan syariat. Satu perkara sebelum kita masuk kepada tajuk, satu perkara yang saya rasa penting untuk kita amati adalah perkara melihat isu syariat ini dan patuh kepada apa yang garis panduan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Khususnya kalau kita tengok suatu suasana yang tak pernah wujud hari ini, tapi wujud khusus untuk menangani COVID-19 adalah antaranya semua rumah ibadat dan khususnya untuk umat Islam, masjid-masjid ditutup untuk semua aktiviti, termasuk solat jemaah dan juga solat Jumaat. The very first time dalam sejarah kita, hampir beberapa puluh tahun mungkin, tidak pernah ada satu hari, bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia, itu suasana yang sebenarnya satu perkara yang kita kena amati. Seluruh dunia tidak dijalankan secara umum, tidak dijalankan solat Jumaat, khususnya kepada negara-negara yang terlibat ataupun dijangkiti dengan COVID-19. Dan begitu juga dengan Malaysia, arahan yang diberikan oleh pihak kerajaan agar tidak ada perkumpulan untuk melakukan solat jemaah ataupun solat Jumaat. Jadi tentunya hati seorang mukmin, kita akan lihat benda itu sebagai satu yang ada yang berasa sedih. Mungkin selama ni berpuluh tahun solat Jumaat dan solat jemaah, tetapi tiba-tiba
Dan saya rasa inilah pengalaman seumur hidup. Mungkin orang tu umur 70, 80 tahun tidak pernah dalam hidup dia, sekalipun di umur 80 tahun ataupun 90 tahun, tidak pernah dia dihalang untuk melakukan solat Jumaat secara khusus. Namun inilah suasananya khusus kerana berkaitan tentang COVID-19, kita dihalang untuk melakukan solat Jumaat di masjid-masjid. Jadi relate dengan apa yang saya nak sampaikan, kita kena patuh dengan arahan dan jangan memandai-mandai dalam soal syariat. Ni sikit saya nak masuk sebelum kita masuk pada topik kita hari ini. Sebab di awal-awal peringkat mula dulu kalau kita tengok, bila mana ada arahan untuk tidak melakukan solat Jumaat, ada organisasi tersebut yang agak besar, kilangnya ada masjid sebagainya, dia keluarkan arahan dalaman supaya solat Jumaat di surau-surau bangunan masing-masing. Jadi staf-staf semua buat solat Jumaat berpecah-pecah hingga 4 kumpulan dalam satu kawasan, 4 kumpulan solat Jumaat. Jadi ini tidak pernah ada arahan macam ni, tapi arahan kata human resource HR yang saya dipahamkan macam tu. Jadi staf pun buat solat Jumaat di surau, siapa imam, siapa yang observe rukun Jumaat, siapa yang observe rukun khutbah. Jadi benda-benda ini membawa kepada kata haru biru dalam pelaksanaan syariat. Ada juga yang ni sekarang ni orang buat solat Jumaat di rumah. Ada dia panggil seorang anak ke buat solat Jumaat di rumah. Jadi siapa yang observe hukum ni? Jadi sebab tu perkara sekarang kita kena patuh dengan arahan khususnya badan berkaitan agama, autoriti berkaitan agama, JAKIM dan sebagainya dalam memandu umat Islam. Jangan kita memandai-mandai dalam buat hukum, takut kita terlanggar ataupun tidak berada dalam landasan syariat yang tepat. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya hari ini adalah COVID-19 iktibar sebuah musibah. Jadi ada orang tanya, COVID ni musibah ke ataupun apa? Dia apa-apa sahaja perkara yang menekan, apa-apa sahaja suasana yang memberi tekanan, apa-apa sahaja suasana yang memberi satu tekanan kepada kita dalam kehidupan, ia adalah musibah. Antaranya dalam Quran Allah Ta'ala sebut thumma asabathum musibatul maut, kemudian menimpa mereka musibah kematian. Jadi Allah Ta'ala sifatkan kematian itu sebagai satu musibah. Kita mati ini adalah musibah untuk diri kita, dan musibah untuk ahli keluarga. Ahli keluarga kita meninggal, contoh anak kita wal'ayadillah meninggal. Jadi adalah musibah untuk diri kita. Satu benda yang menekan dan menyempitkan kehidupan kita, ia adalah musibah. Jadi suasana yang kita alami hari ini khususnya berkaitan tersebarnya wabak COVID-19. Kita tak pernah terbayangkan, tak pernah terbayang pun bahawa satu hari kita akan berada dalam satu suasana wabak yang dia punya sebaran dia amat radikal. Ia menyebabkan negara-negara yang terlibat dengan penyebaran wabak ini, mereka terpaksa mengambil langkah drastik untuk melakukan pengawalan terhadap wabak tersebut. Jadi sebagai seorang mukmin, kita bercakap pada konteks seorang mukmin, bila mana kita melalui saat musibah, saat yang menekan kehidupan kita, menyebabkan kita resah, kita rasa takut, kita rasa risau, kita berada dalam satu masalah, ia adalah suasana musibah. Cuma persoalan dia bagaimana kita sebagai orang Islam untuk melihat musibah tersebut, bagaimana untuk kita memahami musibah tersebut. Kalau kita nak bercakap dari konteks orang biasa, kita boleh lalu saja musibah macam tu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang di zaman COVID-19 ini, orang ambil peluang untuk berada di rumah untuk contohnya buat apa-apa saja yang viral. Contoh peringkat awal hari itu, kerana nak viral, ada yang pakai baju perempuan kan. Memang orang tengok ni macam nak tergelak.
Tapi adakah itu suasana sesuai sebagai seorang mukmin? Kan? Buat macam-macam sebab nakkan viral, nakkan orang gelak, nakkan suasana menghibur. Sedangkan kita sedang melalui satu suasana musibah. Jadi apakah kita ni sebagai bagaimanakah kita sebagai seorang Islam, kita nak lihat pun kata sesuatu musibah itu, dan seterusnya apa tindakan yang sepatutnya kita sebagai seorang Islam untuk lakukan. Kita bercakap tentang bagaimana untuk memupuk dan membina iman dalam melalui suasana musibah, khususnya COVID-19 ni. Mudah-mudahan sebab tu kalau kita tengok sejarah Islam, musibah yang menimpa umat Islam ada beberapa konteks. Yang pertamanya sama konteks dengan kita, itu konteks penyakit. Kalau kita tengok zaman Sayyidina Umar dahulu, berlaku penyebaran taun. Yang mana penyebaran yang berlaku tu dengan sangat radikal. Ramai orang terjangkit dan ramai orang yang mati. Ramai orang terjangkit dan ramai orang mati, dan sehingga seperingkat sebahagian mereka lari meninggalkan rumah-rumah, pergi ke tempat yang kawasan, pergi naik bukit dan sebagainya untuk elak daripada dijangkiti. Namun ia tetap berlaku, dan ia berlaku dalam masyarakat ataupun negara umat Islam. Jadi, dan kalau kita tengok zaman-zaman khilafah dulu juga penyakit taun tersebar hingga ramai pembesar ni, menteri kabinet, menteri kewangan ke apa, yang kena menyakit sampai mati, sampai mereka itu mati. Jadi musibah ini tetap sentiasa daripada masa ke semasa Allah akan turunkan musibah. Ada musibah yang turun dalam skala individu ataupun skala kecil, mungkin kena individu ataupun keluarga, sebagai contoh kemalangan, sebagai contoh kebakaran, sebagai contoh banjir yang kena beberapa keluarga. Dan hari ini kita berada dalam satu musibah yang kena secara skala besar. Bukan hanya daerah, bukan hanya negeri, bukan hanya negara, tetapi musibah penyakit skala yang mengena lebih daripada 100 buah negara. Kita ada 167 buah negara di dunia ni. Jadi setakat yang saya rekod hari itu, 129 ataupun 130 negara telah pun infected dengan COVID-19. Jadi kalau kita tengok dalam konteks yang lain pula, bentuk musibah yang umat Islam lalui sepanjang catatan sejarah, antaranya adalah peperangan. Contohnya kalau kita tengok umat Islam Palestin diserang oleh tentera salib, ataupun dijajah tentera salib. Dan juga kalau kita tengok dalam sejarah lain juga adalah bagaimana negara ataupun khilafah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Khilafah Abbasiyah ini khilafah yang sangat kukuh dan besar, dan mempunyai tentera dan kubu yang sangat hebat. Tapi pada tahun 1200 Masihi, awal tahun 1200 Masihi, mereka diserang dalam masa 12 hari sahaja. Seluruh Baghdad dan Empire Abbasiyah ditakluk oleh Mongol. Kita tengok macam mana suasana musibah yang menakan umat Islam ketika itu. Mongol masuk, dia bunuh umat Islam beratus-ratus ribu. Hingga setengah catatan sejarah menyebut negara-negara yang dilanda oleh umat Islam keseluruhannya lebih daripada 1 juta umat Islam ataupun orang yang dibunuh oleh Mongol. Kita tengok. Dan dalam catatan sejarah menunjukkan bagaimana jalan-jalan di kota Baghdad itu berlinangan ataupun darah mengalir seperti sungai. Dan ketika musim sejuk, jalan-jalan di kota Baghdad itu dipenuhi dengan lemak-lemak daripada darah manusia. Semua bayangkan suasana tu. Dan suasana ketakutan umat Islam ketika itu adalah macam mana? Saya bagi satu contoh saja. Seorang tentera Mongol wanita, dijumpa seorang umat Islam dalam Baghdad ni. Baghdad ni ibu kota Iraq sekarang. Dia kata, kamu tunggu sini. Kenapa? Sebab dia lupa bawa pedang. Dia beritahu dekat orang Islam lelaki itu, kamu tunggu dekat sini. Ni ulama cerita sampai suasana takutnya kepada Mongol ketika itu. Kamu tunggu dekat sini. Tentera Mongol wanita tadi balik ke kamp dia, ambil pedang.
Yang dia tadi bila mana diarahkan ditunggu kat situ. Datang tentera Mongol, pancung dia, bunuh dia. Sampai macam tu suasana ketakutan yang dialami oleh umat Islam bila mana dilanggar oleh tentera Mongol. Jadi suasana takut itu kita ada. Kita kalau dulu ketika suasana peperangan, takut dibunuh, takut disembelih, takut diperlakukan dengan kekejaman, kita hari ini semua duduk kat rumah. Takut, kita takut dijangkiti. Selain pada arahan, kita memang atas rasa tanggungjawab. Contohnya ketua keluarga, dia tak nak oleh keluarganya dijangkiti dengan penyakit. Jadi satu perkara yang sebenarnya yang kita kena lihat tentang bagaimana kita memahami sesuatu ujian dan musibah itu adalah apa yang disebut oleh ulama tentang musibah yang berlaku. Setengah ulama menyebut ma nazala bala'un illa bidzambin. Tidak akan turun bala itu melainkan kerana dosa. Sebab tu kalau kita imbas kembali sejarah umat-umat terdahulu, sejarah umat-umat terdahulu, contohnya sejarah Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana Nabi Nuh AS berdakwah kepada kaumnya lebih daripada 900 tahun. 900 tahun tuan-tuan. Tapi yang menerima hidayah hanya beberapa puluh orang sahaja. Bahkan ahli keluarga termasuk isteri dan anak pun engkar, tak nak dengar. Tak nak ikut ayah ni. Ayah ini satu sebagai ayah, kemudian sebagai Nabi, kemudian sebagai Rasul yang bawa mesej kebenaran pun ditolak oleh isteri. Isteri pun tak nak dengar. 900 tahun yang dia dakwah isteri supaya terima Islam ni, isteri tolak. 900 tahun didik anak, tarbiyah anak, anak tolak. Adalah yang ikut, ada yang tolak, ada yang tolak. Jadi cuba bayang bagaimana sedihnya hati seorang ayah, lagi seorang Nabi, lagi seorang Rasul bila mana ditolak oleh ahli keluarga dia sendiri, bahkan kaum dia selama 900 tahun. Jadi kerana tolaknya, engkarnya mereka tentang kebenaran, mereka mendustakan Nabi SAW, iaitu Nabi Nuh AS, maka Allah Ta'ala turunkan bala banjir yang besar yang menghapuskan semua kaum mereka, melainkan siapa yang bersama dengan Nabi Nuh AS. Itu sunatullah. Sebelum daripada zaman Nabi SAW, mana-mana kaum yang ingkar, yang melakukan dosa secara terang-terangan dan besar-besaran, Allah Ta'ala akan hapuskan. Setelah datang kepada mereka peringatan, setelah datang kepada mereka panduan, bila mana ditolak juga kebenaran tersebut, Allah Ta'ala akan datangkan bala yang sangat besar dan untuk menghapuskan semua kaum tersebut. Begitu juga dengan kita tengok kaum Nabi selain pada kaum Nabi Nuh, makna selepas zaman itu, begitu juga kalau kita tengok dengan kaum Nabi Nabi Lut alaihi salam, bila mana umat Islam ataupun kaum Lut ini, sebagaimana yang kita maklum, mereka amat passion tentang hubungan sejenis. Sangat suka hubungan sejenis, khususnya lelaki dengan lelaki. Tengok perempuan ni tak lalu. Kita tak nak faham bagaimana insight ataupun dalaman orang yang terlibat dengan hubungan sejenis ni. Saya tengok secara YouTube. Saya tengok secara YouTube. Mereka buat macam street survey. Seorang perempuan kata nak berkawan dengan seorang lelaki. Dan dalam satu street survey itu, seorang perempuan dia tanya seorang lelaki, nak tak kamu berkawan dengan saya? Berkawan dan orang kata seterusnya menjadi teman lelaki saya. Jadi apa lelaki itu kata, kamu seorang wanita yang cantik, tapi dia kata tapi dia itu gay. Dia kata, arti kata dia memang tak ada, tak nak langsung kepada wanita ni. Jadi dengan kita tengok tu baru kita faham, oh macam mana kaum Nabi Lut dulu. Mereka memang diceritakan dalam Quran bagaimana mereka mendatangi lelaki dan sebagaimana yang tidak sepatutnya. Maka dengan itu Allah Ta'ala sangat murka kepada kaum Nabi Lut, dan Allah Ta'ala turunkan bala yang menghapuskan seluruh kaum Nabi Lut AS.
Tapi zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah doakan secara khusus. Antara permintaan Rasul yang Allah Ta'ala makbulkan adalah janganlah dihapuskan umat Nabi Muhammad SAW di atas apa-apa sahaja kesalahannya. Dilakukan itu antara doa yang doa Rasulullah yang Allah Ta'ala yang telah makbulkan. Sebab tu macam mana banyak kesalahan yang kita lakukan, masyarakat kita lakukan, mungkin kita sendiri, waliyadzubillah. Apa yang tak ada hari ni tuan-tuan? Minum arak berleluasa, gay, lesbian dan sebagainya, orang kata sumbang mahram dan sebagainya. Kalau inilah suasana berlaku dalam umat terdahulu, memang Allah Ta'ala sudah datangkan bala untuk menghapuskan seluruh umat Islam. Tapi kerana makbulnya doa Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi zaman kita ini satu bala yang menghapuskan seluruh umat. Namun kita kena berhati-hati dan ambil berat tentang kata-kata ulama yang saya dah sebut tadi. Antaranya adalah antaranya disebut oleh Sayyidina Ali, seingat saya, radhiyallahu anhu, ma nazala bala'un illa bidzambin, tidak akan turun bala melainkan kerana dosa. Jadi kita ini sebagai mukmin, sebagai mukmin, kita jangan tengok orang lain tak apa, tetapi kita ini nak tengok isu daripada kacamata mukmin. Jadi seharusnya dengan musibah COVID-19 yang kita sedang lalui ini, seharusnya menyebabkan kita ada unsur risau. Adakah kerana dosa-dosa yang dilakukan termasuk dengan dosa kita sendiri? Kadang-kadang kita ni menuding jari kat orang, kita tengok orang tu salah. Tapi kita tak perasan kita ni pun sebenarnya banyak juga salah dengan Allah dan Rasul, banyak salah dengan ibu bapa, banyak salah dengan jiran, banyak salah dengan kaum keluarga kita, banyak salah dengan manusia, salah dengan Allah dan salah dengan Rasul dan salah dengan manusia yang lain. Jadi suasana COVID-19 ini sepatutnya kita lihat daripada kacamata mukmin, dan kita seharusnya kita letak rasa risau. Adakah kerana dosa-dosa yang dilakukan dalam masyarakat hari ini, termasuk dengan dosa kita sekali, Allah Ta'ala turunkan satu bala yang sangat besar. Skala bala ni, skala musibah ni, tengoklah macam saya sebut tadi, sampai semua masjid-masjid tidak boleh melakukan solat Jumaat. Pernahkah kita ni, saya ulang kembali, seumur hidup kita, ya umur 30, 40, 50, 60, 70, bahkan 90 tahun ke 100 tahun pun berada dalam suasana tak boleh menunaikan solat di masjid. Itu skala musibah itu. Jadi satu benda yang, sebab kalau kita tengok baru-baru ni, satu video yang sampai dekat kita, seorang pakcik di negara Arab yang berada di depan pintu sebuah masjid, yang mana dia menangis dengan teruk sambil menepuk-nepuk pintu masjid. Dia kata, ya Allah, janganlah engkau halang kami daripada menunaikan solat di masjidmu, ya Allah, di rumahmu, ya Allah. Janganlah biarkan kami terus solat di rumah-rumahmu, ya Allah, di rumah-rumah kami, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu rumahmu, ya Allah, supaya kami dapat solat Jumaat, ya Allah. Dia duduk tu dengan menangis, rekod tu lebih kurang hampir 20 minit. Dia meratap dekat pintu masjid tu sambil menepuk-nepuk dan berdoa, ya Allah, engkau angkatlah penyakit ini, ya Allah, supaya boleh lagi kami masuk merasai menunaikan solat dalam masjidmu, ya Allah. Jangan kau halang kami, ya Allah, angkatlah penyakit ini supaya mudah kami untuk mendekatkan diri kepadamu dan sebagainya. Dia meratap-ratap di pintu masjid itu. Mungkin dia rasa satu suasana yang amat sedih. Dia umur dalam 60 tahun, saya tengok, lebih kurang 60 tahun. Mungkin selama ni dia sering menunaikan solat di masjid dan solat Jumaat. Satu ketika hari ini dia pun terhalang, tak boleh. Jadi waktu malam, orang tengok, orang yang dia doa dia itu, suasana dia menangis itu menyebabkan semua yang beberapa orang yang ada di koridor masjid itu sedih sangat. Nak ceritanya skala musibah kita ni. Sebab tu kita jangan pandang ringan. Musibah yang menyebabkan kita tak boleh solat Jumaat, bukan hanya di Malaysia, tapi di
lebih daripada 100 buah negara. Jadi satu benda yang amat serius dari konteks kesihatan. Sebab tu kita kena tengok daripada sudut yang boleh menginsafkan kita. Kalau kita nak lalui, tak apa, saya boleh duduk, I can stay at home, saya boleh buat banyak benda di rumah. Kita tengok ramai orang post dalam YouTube, dalam Instagram, dalam FB. Dia buat macam-macam, main game daripada pagi sampai petang. Lepas tu buka video. Ada yang kata dia habiskan, dia khatamkan cerita animasi kartun yang beratus siri. Dia khatamkan, dia cuba khatamkan. Jadi bolehlah nak buat, bukan kata haram. Tapi adakah kita nak menghabiskan masa kita seperti itu dan kita lalui suasana musibah macam tu saja? Saya rasa selamat, saya duduk kat rumah, stok makanan saya banyak, saya boleh work from home, saya ada komputer, saya ada internet, saya boleh membaca dan sebagainya. Ataupun kita tengok suasana COVID-19 ini daripada satu sudut yang boleh menginsafkan kita. Sudut untuk mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kesihatan, Allah Ta'ala lepaskan kita daripada balak ini, dan bila mana selesai daripada balak ini ataupun musibah ini, kita menjadi seorang mukmin yang lebih baik. Kita menjadi seorang mukmin yang lebih baik, mudah-mudahan. Jadi sebab tu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash ini adalah salah seorang daripada isteri Rasulullah SAW. Sebab tu kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, Sayyidatina Aisyah sendiri beritahu, kami kelompok isteri Rasulullah ni, kami ada dua kelompok. Kami ada dua grup. Satu yang ikut Rasulullah ni, satu yang ikut Sayyidatina Aisyah. Satu yang mana kepalanya Sayyidatina Aisyah. Satu lagi grup yang kepalanya adalah Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash. Jadi dua grup isteri Rasulullah ini Aisyah kata mereka sentiasa berlumba-lumba untuk memenangi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu klik, satu grup Aisyah, satu grup Zainab bintu Jahash. Dan hadis yang sebut ni adalah diriwayatkan oleh Zainab bintu Jahash, yang mana menceritakan bagaimana satu hari Rasulullah masuk ke dalam rumah Zainab dalam keadaan resah, dalam keadaan cemas. Dalam keadaan cemas. Isteri Rasulullah ni, mereka kenal Nabi. Mereka faham watak Nabi dalam dalam suasana dan ketika tertentu. Nabi marah, mereka faham. Nabi takut, mereka faham. Contohnya Khadijah. Sayyidatina Khadijah, bila mana Rasulullah pertama kali diturunkan wahyu, Rasulullah balik ni dalam keadaan ketakutan dan cemas. Bila mana Rasulullah sampai dekat rumah, Rasulullah terus masuk dalam rumah, dan apa yang Rasulullah sebut, zammiluni, kita selalu dengar zammiluni, selimutkan aku. Sayyidatina Khadijah apa dia buat? Dia tak cakap banyak, dia tak tanya, itulah kamu, kenapa kamu pergi duduk kat bukit jauh-jauh apa semua, tak. Khadijah terus tidurkan Rasulullah SAW dan terus selimutkan Rasulullah SAW. Tak tanya apa. Zammiluni, kerana ada pembantu lagi semua kan, pembantu. Sebab kita kena tahu Sayyidatina Khadijah ni adalah hartawan, bangsawan, dia millionaire Mekah ataupun Madinah, di Mekah ketika itu. Jadi bila Rasulullah masuk, Sayyidatina Khadijah kenal watak ataupun suasana Nabi ketika itu cemas dan ketakutan. Sebagai isteri yang salihah, dia tak tanya. Itulah saya dah beritahu kamu, kenapa kamu duk pergi sampai berhari-hari apa semua. Ni dah balik, takut ni apa boleh. Tak. Khadijah isteri salihah, ditunjukkan akhlak yang sangat tinggi dengan Nabi, dengan suami dia, terus selimutkan. Jadi macam tu juga Zainab bintu Jahash. Dia cerita satu hari Rasulullah masuk dalam rumah ni, suasana cemas. Dia dengar apa Rasulullah nak bagi tahu ni. Dia tengok watak Nabi ketika itu, suasana Nabi ketika itu cemas. Jadi Zainab senyap dan dengar apa Rasulullah nak kata. Rasulullah beritahu, dia kata, la ilaha illallah. Habis bangsa Arab hari ini celaka bangsa Arab. Min syarrin qad iqtarab.
celaka bangsa Arab dengan satu perkara ataupun satu keburukan yang dah hampir, yang semakin menghampiri bangsa Arab ketika itu. Rasulullah sebut bangsa Arab, namun ulama kata khusus, bukan khusus kepada bangsa Arab, tetapi kepada umat manusia ketika itu. Sebabkan Nabi itu berasal pada bangsa Arab, duduk dalam masyarakat Arab, maka disebut dengan satu masyarakat yang lebih mudah faham. Jadi suasana hari itu pun Rasulullah kata celaka kepada bangsa manusia ataupun umat manusia kerana ada satu keburukan yang sedang menghampiri, yang semakin menghampiri. Qad futihal yaum min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi. Rasulullah kata hari ini lubang Ya'juj Ma'juj dah terbuka besar ni. Rasulullah kata, bagi tahu tu, Rasulullah bersabda tu, maklumkan kepada Zainab bintu Jahash ni dah lebih 1400 tahun dah terbuka dah. Rasulullah kata sebesar ini. Dalam Sahih Bukhari dihuraikan lagi, ada yang ulama di riwayat menyebut dengan simbol 53. Ni orang kata simbol Arab 53. Jadi Rasulullah sifatkan adalah sebagai satu keburukan. Sebagai satu keburukan. Jadi rentetan daripada apa yang berlaku tu, Zainab bintu Jahash tanya lagi satu soalan yang menarik, yang perlu kita fahami. Apa yang Zainab tanya Rasulullah? Anuhliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, adakah kami ini akan musnah? Wa fina salihun, dan dalam masyarakat kami ni ramai orang salih. Di mata Zainab tu ada Abu Bakar yang sangat-sangat mengasihi Rasul, yang sangat-sangat hampir watak dia dengan Rasul, yang sangat-sangat yang mendampingi Rasul sejak pada awal kerasulan hingga tidak pernah berpisah dengan Rasul. Ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni Allah, dia punya akhlak dia, santun dia, sampai Rasulullah kahwinkan 2 puteri baginda dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, sampai Rasulullah kata, kalau aku ada lagi anak perempuan lagi, aku kahwinkan lagi dengan Uthman. Sampai macam tu pak mentua punya sayang kepada menantu. Dia kata, kalau aku ada lagi anak perempuan, aku kahwinkan dengan dia ni lagi. Sampai macam tu. Ada Sayyidina Uthman, ada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang sangat sahabat yang sangat karib dengan Rasulullah SAW. Zainab tanya, anuhliku wa fina salihun, adakah kami ni akan hancur ya Rasulullah, akan binasa, sedangkan ramai orang soleh ni. Tak cukup dengan tu, ramai nak susul ramai lagi sahabat yang soleh. Maka apa jawab Rasul SAW? Na'am, idza kathural khabath. Ya, kamu akan musnah juga. Idza kathural khabath, idza kathural khabath. Kalau mungkar ataupun maksiat itu sangat-sangat banyak ataupun berleluasa. Ini yang sebenarnya kita takut. Dan ulama kategorikan hadis ini sebagai salah satu daripada hadis akhir zaman. Sebab Rasulullah cerita tentang Ya'juj Ma'juj dan ceritakan tentang kemusnahan yang akan dibawa, keburukan yang akan dibawa oleh Ya'juj Ma'juj. Dan rentetan daripada itu, related dengan itu, Sayyidatina Zainab tanya, kami ni masyarakat ni ramai orang soleh ni, ramai orang soleh, orang baik-baik ni, ramai kekasih-kasih Allah ni, ramai lagi. Adakah Allah Ta'ala akan datangkan juga musibah, datangkan juga kehancuran, datangkan juga keburukan? Rasulullah kata, ya, kalau maksiat dan kemungkaran ini terlalu banyak. Jadi kita tengok masyarakat kita hari ini, kan? Masyarakat kita termasuk kita lah. Jadi janganlah kita ni dah tengok orang saja, kita lupa pula salah kita dengan Allah. Itu satu kesilapan diri kita yang kita gagal untuk reflect diri kita. Jadi kita risau dengan COVID yang ada ini. Sebenarnya dia adalah menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita risau sebenarnya. Kita takut Allah turunkan COVID ini, tanda sebenarnya Allah murka. Bukan saya nak buat satu spekulasi untuk viral, tak. Kita cuba faham, mudah-mudahan kita, macam saya sebut, kita jadi mukmin yang lebih baik. Kita duduk fikir seorang-seorang, tak perlu nak viral pun benda ni. Tak perlu kita nak ceritakan, masuk shoot video kan. Saya fikir sebenarnya saya risaulah sambil menangis-nangis masuklah YouTube. Tak.
Kita cerita tentang diri kita, tentang iman hati kita, kita fikir seorang-seorang lah. Sebab akhirnya kita akan dipanggil mati nanti, kita akan diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk kubur seorang-seorang. Kita menghadap takdir kita atas apa yang kita dah lakukan seorang-seorang. Seorang-seorang. Mungkinlah kalau kita ini seorang yang sangat cintakan Rasul, sentiasa selawat, akan ada syafaat Nabi SAW, itu kita yakini. Tapi nak ceritanya, pengalaman tu kita akan lalu seorang-seorang. Dan kita ini, kenapa? Semua kita ini adalah sekaya mana kita sekalipun. Duit, kadang-kadang kita tengok kan, apa orang kata, short video orang susun duit kat dalam bilik atau dalam peti besi, berlungguk-lungguk. Sekaya mana kita sekalipun, setinggi mana pangkat kita sekalipun, sesesmat, sehandsome mana, secantik mana kita sekalipun, segagah dan sesihat mana kita sekalipun, sebenarnya kita ini tidak lebih daripada makhluk yang menunggu saat kematian. Macam mana hebat kita sekalipun, kita tidak akan mampu untuk menungkat langit. Nak ceritanya, satu hari langit akan runtuh, kita tak boleh nak tungkat. Dia kata kita ni, satu hari kita akan berjumpa dengan satu musibah terakhir di dunia ini, di alam dunia ini, atau panggil sebagai alam mithal, iaitu musibah kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana datang ajal mereka itu, la yastakhiruna sa'ah, mereka itu tidak akan ditangguhkan sedetik, wala yastaqdimun, dan tidak akan dianjak ke hadapan sedetik, on the dot. Saat nyawa kita keluar pada badan, saat kita bergelar apa orang kata si mati ataupun mayat, sangat tepat. Allah Taala dah letak satu tarikh dan satu masa, ada final date, final time, sampai masa tak boleh nak tunda. Jadi kalau kita doa panjang umur tu macam mana? Allah akan, kalau Allah makbulkan doa kita, kita akan dipanjangkan umur kepada satu detik kematian yang lain. Juga on the dot juga. Dia kita ni mati, tak boleh nak nego dah. Bila mana datang malaikat maut tu, saat kematian tu tak boleh nak nego. Dalam sejarah yang kita tahu, hanya seorang saja yang Allah Ta'ala benarkan untuk nego kematian itu. Siapa dia? Sayyidina Musa AS, seperti mana yang disebut dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan, bila mana sampai saat detik kematian Nabi Musa AS, Allah Ta'ala hantar malakul maut nak ambil nyawa Nabi Musa AS. Malaikat maut datang dan bagi tahu yang sekarang dia nak ambil nyawa Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa AS terkejut. Apa dia buat? Dia tampar malaikat tu. Dia Bukhari cerita, bukan saya mana-mana hadis sahih. Rasulullah, Rasulullah lah, tapi Rasul Musa AS, kalimullah, tampar malaikat maut tu hingga diriwayatkan buta mata malaikat maut tu. Malaikat maut naik kembali, pergi kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa malaikat maut bagi tahu? Arsaltani ila rajulin alladhi la yuridul maut. Ya Allah, kau hantar aku kepada satu orang lelaki yang tak mau nak mati. Tak mau mati. Jadi diriwayatkan dalam hadis tu, Rasulullah cerita, Allah Ta'ala kembalikan pandangan malaikat maut dan Allah Ta'ala bagi satu offer kepada Nabi Musa AS, kekasih dia. Nabi Musa ni kekasih. Ramai-ramai Nabi, walaupun macam mana susahnya perjalanan dan rumitnya kisah dakwah Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun khususnya, Nabi Musa ni antara Rasul yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hingga menyebabkan dia tergolong dalam ulul azam, dalam Rasul ulul azam yang 5, yang mana ketuanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasih dan sayangnya, cintanya Allah Taala kepada Nabi Musa ni, dia offer kepada Nabi Musa, bawa malaikat maut bawa offer tu kepada Nabi Musa.
Apa offer dia? Baik kalau tak mau kematian hari ini, Allah Ta'ala offerkan supaya Nabi Musa letak tangan di atas bulu-bulu burung. Sebanyak mana bulu burung yang kena atas tangan Nabi Musa, akan ditambah hayat Nabi Musa. Cuma tidak didetailkan bulu yang bentuk bulu macam mana, bulu yang halus ke ataupun bulu yang satu batang feathers tu ataupun macam mana. Jadi malaikat maut datang beri offer Allah Taala kepada Sayyidina Musa AS. Kemudian Sayyidina Musa AS tanya malaikat maut, "Thumma madha?" Lepas pada ni, lepas kalau aku letak tangan dah kena bulu-bulu burung dan boleh tambah umur aku, thumma madha? Lepas tu jadi apa? So, kemudian jawab malaikat maut, al-maut. Kemudian matilah. Dah bila dah sampai ke detik ajal yang baru yang Allah Taala bagi tu. Al-maut. Jawab malaikat al-maut. Maka jawab Sayyidina Musa AS, "Idzan al-yaum." Kalau macam tu, ambillah nyawa hari ni. Tadi dah kena lempang sampai buta mata kan. Tapi Musa AS tu lah, dia bukan apa, Nabi Musa AS ni dia tegas dan dia sangat perkasa, sesuai dengan suasana dakwah dan orang-orang yang ada pada sesuai dengan umat dia, sesuai dengan umat dia, berbeza dengan suasana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada apa yang disebut tadi oleh apa ditanya kembali kepada hadis yang ditanya oleh Zainab bintu Jahash, walaupun kita ini ramai orang baik-baik, kita tengok ramai tok-tok guru lagi, ramai orang soleh apa semua, tapi kalau kita dalam masyarakat kita ini banyak maksiat, banyak kemungkaran, banyak benda-benda jahat yang berlaku, dan kita takut kita lakukan perkara tersebut dan kita tak sedar. Mungkin kita tak buat benda-benda yang jelas, minum arak dan sebagainya, tapi takut ada kesalahan-kesalahan juga yang kita buat dan dosa-dosa yang kita buat. Mungkin kita banyak buruk sangka dengan manusia, banyak buruk sangka dengan jiran, kita tak santuni jiran, kita lalai dalam menjaga orang susah. Mungkin selang satu rumah, dua rumah pada rumah kita ni masa Covid ni pun apa orang kata, kita tak tengokkan contoh. Sebab antara maklumat kita sampai melalui rakan NGO kita, bila mana disampaikan bantuan kepada satu rumah, banyak kes sebenarnya, keluarga tu menangis menangis terima bantuan beras dan beberapa sikit makanan. Dia kata kami dah putus minggu. Mungkin mereka tu kerja hari, mungkin mereka tu pendapatan harian, jadi betul-betul tak ada duit nak beli makanan untuk anak-anak. Jadi bila mana sahabat kita bagi bantuan tu, mereka menangis. Mereka menangis, tuan-tuan. Ni real berlaku di Malaysia ni, bukan dekat Afrika ke, bukan kat Syria, kat Malaysia. Mereka menangis, mereka kata kami putus makanan seminggu dah. Betul. Jadi sebenarnya ramai orang yang susah dalam masyarakat kita. Kita tinggal lagi betapa cakna kita nak observe benda tu. Adakah kita ni apa orang kata alert ataupun kita tak apa orang kata tak perasan. Mungkin kita tengok diri kita sendiri. Jadi itu yang kita takut sebenarnya. Kita takut dalam suasana musibah ini, ia adalah sebenarnya kemurkaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau itu konteks yang kita cuba faham, jadi macam mana peranan kita ni? Macam mana peranan kita yang kita ni mulut mengaku orang Islam, mulut mengaku Muslim, mulut mengaku mukmin. Termasuk diri saya lah. Kita nak lalui suasana Covid ni, yang mana ia adalah musibah Allah Taala. Kita yakin ia adalah musibah dalam kacamata mukmin. Sebab tu kalau kita tengok sifat ulama berkaitan tentang musibah dan bala, mereka sangat-sangat risau. Mereka sangat-sangat risau. Hatta tempat musibah yang berlaku, musibah ratusan ataupun ribuan tahun dahulu pun mereka cuba elak daripada lalui. Para ulama bila mana mereka lalui contoh satu-satu tempat yang
mereka kenal sebagai tempat pernah berlakunya musibah, yang Allah Ta'ala turunkan musibah kepada umat tersebut di kawasan tersebut. Diriwayatkan setengah ulama ni mereka jalan laju-laju. Mereka tak duduk selfie, duduk apa orang kata makan tengah hari dulu kat situ, tak. Mereka lalu kawasan tersebut, mereka lalu dengan cepat. Sebab mereka takut masih ada sisa-sisa kemurkaan Allah Ta'ala yang berada di tempat itu yang kena pada mereka. Sampai macam tu mereka faham. Itu kefahaman. Sebab mereka sangat takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bayang, sebab tu kita nak faham agama ni, kita kena banyak tengok ulama. Sebab tu mendampingi ulama ini menerangkan hati kita. Sebab mereka yang mentafsirkan Al-Quran, mentafsirkan hadis Nabi SAW, mentafsirkan sunnah mereka, Nabi itu melalui selain pada pengajaran, bicara mereka akan tunjukkan dengan perilaku mereka. Jadi sebagaimana saya sebut tadi, ulama mereka ini tambah pula mereka yang ulama-ulama yang faham suasana ini, mereka amat takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang saya sebut tempat yang berlaku. Sebab tu kalau kita pergi tempat-tempat musibah yang kita duduk lama-lama sangat, kalau macam setengah tempatnya, sebahagian daripada tempat musibah tu dah jadi, hari ni dah jadi tempat pelancongan. Contohnya kalau kat Jordan tu Laut Mati. Laut Mati ni tempat Nabi musibah kaum Nabi Lut yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kawasan mereka, daerah mereka yang sangat luas itu dikorek oleh malaikat dan ditelangkupkan hingga menjadi satu lurah yang sangat dalam, kemudian dipenuhi dengan air. Hari ini jadi apa? Dead Sea, laut mati. Kita pula pergi sebab tempat pelancongan, kita duduk lama-lama dengan mandi. Mungkinlah dulu kita tak faham, tapi lepas ni kita ambil maklum benda tu ia adalah tempat musibah, tempat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi satu benda yang kadang-kadang kita tak perasan, yang kita faham benda itu melalui perilaku ulama. Sebab tu kalau kita faham tentang musibah penyakit berjangkit ini, kita seharusnya sebagai seorang mukmin, termasuk saya sendiri, kita kena muhasabah balik diri kita. Andai kata dalam suasana kita hari ini, besok kita mati. Esok ni kita mati. Adakah kita masuk menghadap Allah ini sebagai kekasih Allah ke, ataupun Allah tak pandang kita pun? Sebab tu kalau kita tengok sejarah kematian ulama ni, kadang-kadang kita amat-amat apa orang kata kagum dan pelik. Contohnya Imam Ghazali. Imam Ghazali, macam mana beliau meninggal dunia, diceritakan oleh Syekh Ahmad Al-Ghazali, abang dia. Dia cerita macam mana Syekh Ahmad Ghazali, Syekh Imam Ghazali ni, detik kematian dia, dia baring, kemudian dia ambil kapas, letak kat dada, letak kat dahi. Kemudian apa Imam Ghazali sebut? Sam'an wa ta'atan lid-dukhuli 'alal malik. Dalam keadaan dengar dan patuh untuk masuk menghadap maharaja. Kemudian Imam Ghazali meninggal. Kita tengok macam mana kematian dia. Dia baring, ambilkan kapan, letak kat dahi. Sam'an wa ta'atan lid-dukhuli 'alal malik. Kemudian Allah ambil nyawa dia. Dia kata dengan penuh apa orang kata ketaatan, dan penuh apa orang kata khudu', masuk untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab tu kita ambil apa orang kata masa untuk kita berada di rumah ni, kita duduk sorang-sorang, kita tengok balik solat kita, puasa kita. Ni nak masuk bulan Ramadan ni, takut kita puasa ganti pun ada lagi kecuaian kita ke, dan ada yang tak terganti ke puasa. Itu semua kelalaian dalam ibadat. Lepas tu ada orang tanya, ni puasa kalau tak sempat, ni dalam bulan Syaban ni, bulan Rejab, kalau puasa tak sempat ganti, kena bayar fidyah ke? Ya, kena bayar fidyah, tak sempat ganti masuk Ramadan. Tapi tak ganti tu sendiri berdosa. Tak ganti ni, kita lalai, Allah bagi setahun, tapi kita tak ganti puasa sebelum masuk Ramadan, itu adalah dosa. Itu adalah dosa.
Bukan sekadar tak apa kita masuk nanti kita bayar fidyah. Tak, fidyah itu denda, tanda dosa lagi. Dan antara yang kena buat, kena ganti, wajib ganti. Khususnya kepada wanita, dan kalau ada lelaki yang tak ganti pun minta kena ganti jugalah. Mungkin sebab sakit kita dan sebagainya, kita terlupa, kita sakit 3 hari bulan-bulan Ramadan tahun lepas. Ni dah nak masuk berapa hari lagi nak masuk Ramadan, next Ramadan. Jadi saya seru diri saya untuk kita gunakan sebaiknya peluang dan kefahaman tentang musibah ini untuk kita lihat balik diri kita lah sebagai seorang mukmin. Benda salah diri ni kita yang tahu, kita sendiri yang tahu diri kita, dan banyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kita kadang-kadang kita banyak minta dengan Allah, macam-macam kita minta berlori-lori, boleh memang Allah Taala suruh, memang Allah Taala perintah, ud'uni astajib lakum. Allah Taala kata mintalah doa dekat aku, Allah Taala aku akan jawab, aku akan makbulkan. Tapi kadang-kadang kita gagal untuk faham santun kita dengan Allah itu. Seharusnya sebelum kita mohon dan minta segala-galanya yang kita nak minta, kita kena dahului dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk cerita nak minta banyak, tapi kita banyak lupakan dosa-dosa kita. Tambah pula dosa-dosa besar ini tidak akan diampunkan melainkan kita taubat nasuha sungguh-sungguh. Taubat nasuha macam mana? Yang pertamanya kita kena tinggalkan perkara tersebut. Yang keduanya kita kena azam untuk tidak lakukan perkara tersebut lagi. Sebab tu dia ada tiga benda. Yang pertama, kita kena taubat, kita menyesal. Pertamanya kita kena menyesal. Kalau ada semayang kita yang kita tinggal dulu, kalau puasa yang kita lalaikan, kalau ada benda-benda haram kita termakan, kita kadang-kadang bab riba ni kadang-kadang kita tak perasan, kita ada buka dulu akaun konvensional, kita dah makan dengan dia punya dividen semua interest, tapi kita tak rasa salah benda tu. Yang pertamanya kita kena menyesal sungguh-sungguh. Dosa tu kita kena menyesal. Bahkan riba ni dosa besar, bukan dosa kecil. Riba ni dosa besar. Yang keduanya kita kena tinggalkan, jangan buat dah. Bukan menyesal saja, kita tak buat dah, menyesal tapi buat juga, bukan taubat. Dan yang ketiga, kita azam untuk tak patah balik untuk lakukan. Dan satu lagi benda yang disebutkan oleh ulama dalam kita taubat ni, kita kena mengaku salah. Kena sebut kat lidah kita ni, kita kena, selain pada kita sebut astaghfirullahalazim, kat mulut kita kata aku mohon ampun pada Allah Ta'ala yang Maha Agung ni, kita kena mengaku, ya Allah, aku salah dalam buat dosa, aku salah. Kita kena mengaku salah. Kalau setakat kita menyesal tapi hati kita tak admit, tak mengaku, sungguh-sungguh mengaku, kita kalau kat mahkamah pun hakim berkatanya kamu mengaku salah ataupun tidak. Kalau mengaku salah senang, judgement tu senang. Kalau tak mengaku salah, kena ada pembelaan dan sebagainya. Dengan Allah ni kita nak buat pembelaan apa dengan Allah Ta'ala ni, memanglah kita ke mahkamah akhirat nanti kita diberi ruang untuk bela, untuk buat pembelaan. Tapi semuanya tu kalau dah memang dosa, kita mengaku salah di dunia lagi. Ya Allah, memang aku salah, aku lalai. Kadang kita puas hati sangat dengan ibadat kita, kita tak perasan yang kita buat ibadat tu dalam dosa dan ketaatan. Contohnya dalam solat. Dalam solat ni, hukum khusyuk dalam solat ni hukum dia wajib. Bukannya sunat. Khusyuk dalam solat ni hukum dia wajib. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang bersolat. Dah semayang dah, Allah Ta'ala maki lagi kan. Allah Ta'ala kata celaka lagi. Dan nanti jadi viral pula kata maki. Istilah maki tu arti kata Allah Ta'ala kata celaka. Wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Mereka yang dalam semayang mereka sahun, lalai. Semayang lalai, macam-macam ingat. Macam-macam ingat dalam kepala. Semayang dah tapi tak khusyuk. Alladhina hum yura'un, dan juga mereka yang semayang tu nak menunjuk ke orang yang dia kaki solat jemaah, dia kaki semayang khusyuk, dahi hitam, contoh kan. Bukan kata orang dahi hitam salah, tak. Dia buat tu dengan keadaan nak menunjuk-nunjuk kan. Jadi banyak pun kita buat baca Quran,
Yang bezakan dosa pahala ni ikhlas. Contoh kalau kita nak menunjuk dosa, kalau kita buat kerana Allah Ta'ala ikhlas, maka Allah Ta'ala akan reward dengan sebaiknya. Dan yang terakhirnya, saya rasa kita gunalah peluang berada di rumah ini untuk guna masa sebaiknya, guna masa untuk membaca, guna masa untuk beribadat, guna masa untuk banyakkan zikrullah, guna masa untuk bermuhasabah diri kita. Kita tak dapat dah peluang yang secantik ini untuk duduk di rumah. Tak boleh keluar rumah. Tak boleh banyakkan masa. Kalau tidak, sebenarnya aktiviti kita banyak. Yang main futsal, yang main bola, yang pergi minum kedai kopi, yang pergi jalan-jalan, yang pergi ziarah, yang bukan salah semua ni, cuma nak ceritanya banyak aktiviti. Tapi sekarang kadang-kadang sekarang kita kena duduk di rumah. Jadi mudah-mudahan kita gunakan masa ini untuk meningkatkan kualiti berada di rumah kita bersesuaian dengan sifat kita sebagai seorang mukmin, dan banyakkan lagi ataupun tingkatkan kualiti bersama keluarga kita. Saya sendiri pun lalui macam mana kita tengok anak sekarang dah ada online. Kita boleh tengok depan mata kita online study, budak-budak belajar depan mata, budak-budak semayang macam mana. Dan peluang ni saya tengok ialah kadang-kadang kita tak perasan kesalahan ibadat. Masa Covid ni lah saya boleh tengok, macam ni anak kita semayang kan, dengan lajunya, dengan gerakan tak tepat. Allah bagi peluang masa ni untuk kita tengok. Sebab kita duduk lama masa dengan dia orang. Sebelum ni kalau macam anak saya, mereka banyak semayang di sekolah. Jadi dengan kita tak lama. Bila kita lama duduk, baru kita tahu, ibadat dia macam ni. Kita boleh tegur. Ini peluang saya rasa Allah Akbar yang Allah bagi kita bersama keluarga. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala pandu kita untuk melalui detik musibah ini dengan sebaiknya, dan Allah Ta'ala kurniakan kesabaran, Allah Ta'ala tingkatkan iman kita, Allah Ta'ala tunjukkan jalan sebagaimana yang seharusnya kita lalui. Sebab tu jangan lupa doa yang Nabi ajar, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Kita selalu dengar ustaz-ustaz baca, tapi doa ni memberi, sebenarnya maksud dia sangat besar. Kita minta Allah Ta'ala, Allahumma, ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ni doa Nabi ajar. Tunjukkan kepada kami suatu benda yang benar, yang hak itu sebagai benar. Allah bantu kita dalam buat keputusan dalam hidup kita. Warzuqna tiba'ah, dan rezekikan kepada kami untuk ikut kebenaran. Itu pun satu nikmat juga. Ramai kita tahu benda tu benda yang baik, tapi kita refuse, kita benci nak buat. Kita tak buat benda baik itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan benda yang batil ini sebagai benda yang jahat, benda yang buruk, benda tak elok di sisi agama ni sebagai benda yang tak elok. Dan rezekikan kami untuk tak buat benda yang tak elok tu. Kita serahkan. Kadang-kadang banyak benda kita tak boleh nak buat keputusan. Kita tak boleh nak buat baik buruk ni, kadang-kadang tin line. Kita tak tahu nak kata benda ni baik ke buruk. Jadi kita minta, ya Allah, pandulah aku, tunjuk aku supaya keputusan aku buat ni aku kenal mana baik dan buruk di sisimu, itulah baik buruk di sisi aku, dan aku boleh buat benda yang baik, aku tinggal benda buruk. Saya kira cukup sekadar tu. Yang baik semua pada Allah Ta'ala belaka. Kekurangan adalah kerana diri saya sendiri. Walaupun hakikat qada dan qadar, buruk dan baik itu, syarruhu khairuhu wa syarruhu, semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi takkan kita nak letakkan kata yang buruk-buruk, kita kata Allah Ta'ala bagi yang buruk kat kita sebagai adab kita sebagai hamba. Ya, walaupun hakikatnya kita faham takdir segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya mohon maaf kalau ada kesilapan. Saya minta alim ulama yang kat luar sana, kalau ada kekurangan daripada apa yang saya sampaikan, mohon betulkan, mohon sampaikan, perbaiki apa yang saya sampaikan. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fil Iraq. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fil Hind. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Arakan. اللهم انصر إخواننا المسلمين في ماليزيا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في جميع الزمان والمكان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم.
tengah finish tu.